Selamat pagi, salam sejahtera. Aku nak beritahu kamu semua perkembangan terkini apa yang berlaku di dalam kemelut politik di Malaysia pada pagi ini. Pada pagi ini dilaporkan bahawa Anwar tetap kekal dengan bilangan 112 hingga 115 kerusi yang telah menyokong beliau menjadi Perdana Menteri. Kalau semalam kita nampak post Anwar Ibrahim di Facebooknya, begitu deep, super deep. Tahu maksud deep? Sangat dalam maknanya. Anwar Ibrahim sempat menggunting rambut di sebuah toko ataupun tempat salon untuk gunting rambut. Jadi orang pun mula meneka bahawa Anwar sedang bersiap sedia merapikan rambut, berhandsome-handsome. Apa tujuannya berhandsome-handsome? Itulah yang deep sekali. Jadi aku pun fikir, oh mungkin dia sedang berhandsome-handsome sebab sedang bersedia untuk mengangkat sumpah menjadi Perdana Menteri di Parlimen ataupun di Istana Negara. Itu sebab dia gunting rambut untuk handsome-handsome. Walau bagaimanapun, yang menggemparkan seluruh Malaysia pagi ini ialah apabila bekas Ketua Penerangan UMNO Sahril Hamdan berkata, Barisan Nasional tidak sepatutnya menyertai mana-mana gabungan. Nah, ini pun menarik. Tapi sebelum yang kemarin, hari ini juga KJ, Khairi Jamaluddin dalam keadaan yang sangat letih pun sudah mula bersuara memberitahu bahawa Zahid Hamidi patut undur diri. Zahid Hamidi patut untuk letak jawatan. Khairi kata sudah tiba masanya Zahid Hamidi perlu letak jawatan dan reformasi di dalam UMNO tidak boleh lagi ditangguh-tangguh, tidak boleh lagi ditunggu-tunggu. Kata Khairi, kalau nak bangunkan semula UMNO menjadi satu kuasa yang besar, ini sudah tiba waktunya, tidak boleh ditangguh-tangguh lagi, perlu lakukan sekarang. Zahid harus letak jawatan sekarang, Zahid perlu undur diri sekarang, kata Khairi Jamaluddin. Namun pagi hari ini yang mengejutkan ialah apabila Sahril Hamdan yang juga bekas Ketua Penerangan UMNO berkata, Barisan Nasional sepatutnya tidak menyertai mana-mana gabungan. Aku dah ulas sebentar tadi pencerahan ini. Kamu pun sudah tahu tentang perkara itu, yaitu Barisan Nasional sangat bagus kalau dia tidak perlu menyertai sesiapa. Dia hanya jadi pembangkang yang hebat supaya rakyat lihat Barisan Nasional mula bekerja hidup semula, dan pada PRU yang ke-16 pada 5 tahun akan datang, rakyat akan mula mengundi semula UMNO, mengundi semula Barisan Nasional kerana nampak mereka bekerja keras sebagai pembangkang. Aku sarankan Barisan Nasional pergilah jadi pembangkang supaya kami semua dapat lihat sekali lagi UMNO Barisan Nasional hidup dan sudah kembali dengan kekuatan taringnya yang sebenar. Dalam catatan hari ini di Facebook, Sahril Hamdan mengatakan BN tidak mempunyai pendidikan moral untuk menyertai mana-mana kerajaan selepas kekalahannya pada pendirian moral untuk menyertai pada kekalahannya pada PRU 15. Sebaliknya, Sahril berkata Barisan Nasional harus kekal sebagai pembangkang dan hanya memberikan sokongan teknikal supaya lantikan Perdana Menteri oleh Yang di-Pertuan Agong dapat dilaksanakan. Ini pemikiran yang tepat. Beginilah keputusan yang betul. Jangan ikut hanya suka hati, jangan ikut hanya kepentingan sendiri. Ikut untuk kepentingan Barisan Nasional dan UMNO. Menurut Sahril Hamdan, BN dan UMNO berada di persimpangan dan berisiko berpecah kepada dua kumpulan. Dengan kem Ahmad Zahid Hamidi didakwa cenderung kepada Pakatan Harapan, manakala kem Ismail Sabri Yaakob cenderung kepada Perikatan Nasional. Kosmo memetik sumber melaporkan 20 daripada 30 ahli parlimen BN akan menyokong PN, manakala hanya 10 ahli parlimen yang menyokong menjadi bersedia menyokong Pakatan Harapan. Bekas Peguam Negara Tommy Thomas berkata, dalam satu kenyataan memandangkan PH memenangi kerusi dan undi terbanyak, ia harus diberi peluang dahulu untuk membentuk kerajaan. Saudara-saudara sekalian, itu cerita yang paling menarik hari ini. Selain daripada itu, saudara-saudara, kelihatan juga pemimpin tertinggi PH dan Barisan Nasional mula bertemu di hotel di Kuala Lumpur. Tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana telah mula memulakan langkah yang tepat. Beberapa pemimpin tertinggi PH dan Barisan Nasional dilihat berada di Hotel Seri Pasifik Kuala Lumpur. Mereka ialah Setiausaha Agung UMNO Muhammad Maslan, Ahmad Maslan, dan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail.
Delegasi dari Amanah juga berada di sana, terdiri daripada Presiden Muhammad Sabu, timbalannya Salihuddin Ayub dan Ketua Menteri Melaka Adli Zahari. Mereka dijangka mengadakan mesyuarat hari ini mengenai penubuhan kerajaan baru. Namun yang lebih menggemparkan kita semua ialah apabila Ismail Sabri Yaakob mula buka mulut menyatakan pendiriannya. Apa kata Ismail Sabri Yaakob tentang hal ini? Beliau berkata, hanya Majlis Tertinggi BN boleh buat keputusan. Naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob membayangkan pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh membuat keputusan bagi pihak Barisan Nasional. Bercakap kepada pemberita selepas tiba di PWTC, Ismail berkata, hanya Majlis Tertinggi BN boleh membuat keputusan sedemikian. Dengan ketiadaan PAU, MT saja boleh membuat keputusan. Kalau melibatkan BN, kita bertanding bukan atas UMNO, atas BN. Kita mesti buat keputusan MTBN. Kalau ini tidak dilakukan, siapa buat keputusan tidak sah, kata Ismail Sabri Yaakob. Nah, kalau begitu, susahlah kita ini semua. Perlombaan menawan Putrajaya makin rancak dengan kedua-dua pengurusi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim, dan pengurusi Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin, masing-masing mendakwa mereka mempunyai majoriti untuk membentuk kerajaan. Yang di-Pertuan Agong telah memberikan mereka tempo sehingga jam 2 petang ini untuk membuktikan dakwaan mereka itu. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, menariknya tentang perkara yang berlaku hari ini ialah siapa yang akan benar-benar dipilih oleh rakyat menjadi kerajaan. Yang dipilih oleh rakyat sebenarnya ialah yang memenangi 82 kerusi, bukannya yang bergabung dan bergabung. Sehingga trending di Facebook, di Twitter, dan di mana-mana termasuk di TikTok, mereka menanya, kalau begitu buat apa nak buat pilihan raya? Sebab yang menang boleh dikalahkan oleh gabungan yang kalah. Kalah bergabung dengan kalah boleh menjadi menang. Sampai banyaklah cerita-cerita kata, kalau begitu Piala Dunia Bola Sepak sekarang sedang berlangsung. Apa kata-kata mereka? Biarkan saja Brazil nomor 1, nanti yang nomor 2, 3, 4 bergabung, kalahkan mata Brazil. Ada juga yang memberikan contoh. Oleh kerana dalam Liga Inggris sekarang di atas adalah Arsenal. Mereka kata mudah saja Arsenal dikalahkan, tak perlu main bola pun. Macam mana caranya? Manchester United menggabungkan mata dengan Liverpool, maka kalahlah Arsenal, kalahlah juga Manchester City. Kan senang begitu mereka kata. Ialah apapun kita berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kedua dulu Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong mempunyai hikmat kebijaksanaan untuk menentukan yang terbaik untuk kita semua di Malaysia. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.